أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. Al-Fadhil Ustaz Zuki selaku majelis kita pada petang ini, Tuan Imam Dasuh Ahli Kuasa Masjid Al-Majdi, khususnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada petang yang penuh dengan keberkatan dan kelebihan ini, bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk berada pada saat yang penuh dengan kebaikan, syarat dengan kelimpahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada saat kita berada pada saat kemustajaban doa pada hari yang penuh dengan rahmat ini. Hari yang terbaik sepanjang tahun ialah hari Arafah. Malam yang terbaik sepanjang malam dalam setahun ialah malam Lailatul Qadar. Barangkali manusia ataupun kebanyakan orang telah pun faham dan begitu perhatian sangat terhadap malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tapi tak ramai sangat orang yang begitu perhatian terhadap hari dan banyak hari Arafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau malam Lailatul Qadar, orang akan sanggup bangun untuk berdoa, untuk bermunajat dan melakukan ibadat. Tapi pada hari Arafah hampir-hampir ketinggalan manusia daripada mendapat kurniaan
yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditentukan oleh Tuhan ni. Hari ini hari yang disarankan oleh agama kita untuk berpuasa, dipanggil Yaumut Tasu'a, hari 9 Zulhijjah. Kalaupun kita tak berpuasa daripada 1 Zulhijjah, tapi jangan tinggal berpuasa pada 9 Zulhijjah. Tapi ramai pula orang yang tak prihatin terhadap satu tawaran hebat yang Tuhan bagi ni, iaitu berpuasa pada 9 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya telah melipat gandakan amalan hamba-hambanya melalui tempat dan juga masa. Orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menunaikan fardu haji di Mekah, mereka sembahyang di Mekah, di Masjidil Haram, mereka mendapat 100,000 pahala. Orang yang sembahyang di Al-Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabi, mendapat 50,000 pahala. Orang yang sembahyang di Baitul Maqdis mendapat 10,000 pahala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat maha kayanya dia tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betapa ramainya hamba-hambanya yang tak boleh ataupun tak berkemampuan untuk pergi Mekah sebab dia melibatkan kos. Allah buat pula masa, Allah cipta pula masa. Masa ni duduk di mana pun, kalau bertepatan yang Allah nak melimpahkan kelebihan dan juga kelimpahan dia, maka Allah bagi kita boleh beramal pada detik dan saat itu. Sebagai contoh, Malamatul Qadar. Malamatul Qadar ni, siapa-siapa yang bangun menghidupkan malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka orang yang menghidupkan malam Qadar akan mendapat ibadat seperti beribadah 1000 bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang beribadah, siapa yang berpuasa pada hari ini, dia seperti beribadah 1000 tahun. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Modal kita satu hari ini, tak makan, tak minum, kita puasa, kita mendapat ibadat seperti ibadah 1000 tahun. Jadi subhanallah, maka terlepaslah kelebihan tu untuk orang yang tak puasa pada hari ini. Subhanallah. Ya tuan-tuan mata Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ibadat ni, kalau waktu malam semayang, kalau waktu siang puasa, tu je. Sebab tu kalau terjumpa dalam cerita-cerita golongan salafun salih, kita akan jumpa penemuan bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni kalau kata penuh umurnya dengan ibadat, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Ada sebut macam tu. Siangnya berpuasa, malamnya berqiyamul lail. Jadi hari Arafah nak buat apa? Hari Arafah ni kalau tak buat apa pun, puasa sahaja. Kalau tak berzikir pun, kalau tak bersalawat pun, kalau tak apa pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, modal ialah tak makan, tak minum, ataupun puasa saja. Alhamdulillah, maka saya ucapkan tahniah pada kita-kita semua yang Tuhan bagi izin dan taufik hidayahnya untuk dapat berpuasa pada hari ini. Alhamdulillah. Cumanya teramat baiklah kalau puasa pada hari ini kita berisikan dengan ibadat-ibadat yang lain. Contohnya, amalan yang disunatkan kita buat pada hari ini lepas asar ialah kita membaca 1000 kali qul huwallahu ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah bagi terhadap kepentingan menghidupkan hari yang namanya Yaumul Arafah. Hebatnya hari ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ini
punya hebatnya, satu hari ini dia sama seperti pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Satu hari ini, hari Arafah ni, dia sama seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 hari dalam bulan Ramadan. Kelebihannya tak mana? Tentang satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, ma min yaumin aktsara an ya'tiqallahu 'abdan minan nar min. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada satu hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala melepaskan hambanya daripada api neraka melainkan hari Arafah. Allahu akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau malam Qadar, kalau 10 malam yang terakhir, 10 malam terakhir, malam yang pertama 1 juta, malam yang kedua 1 juta, malam yang ketiga 1 juta. Maknanya kalau 10 malam 10 juta, Allah Subhanahu wa taala melepaskan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini tidak ada satu hari dalam setahun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang paling banyak Allah melepaskan manusia daripada api neraka lebih daripada hari ini. Tuan-tuan mata Allah sekalian, hari ini hari yang di mana orang buat fardu haji, mereka berhimpun di sebuah tempat namanya Arafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari Arafah ni, yang pi zaman belum ada pokok-pokok kayu di pada Arafah, ataupun kita yang pi buat fardu haji pada saat hari ini yang penuh dah pokok-pokok kayu di Arafah, sama saja perasaan kalau Allah nak tunjuk. Saya buat fardu haji pada tahun 82, pada tahun 92. Waktu tu dalam umur 22. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami dan Mesir turun di terusan di Jeddah 3 hari 3 malam naik kapal Hayang, jauh juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tahun yang Saudi baru tanam pokok, dia baru tanam pokok, baru nak bagi tumbuh, dia buat ayang hak duk sebang tu tahun tu. Kawan-kawan yang pi sebelum tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata kami main sangat seolah-olah dah rasa dah macam duduk di padang mahsyar ni hari Arafah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesamaan hari Arafah, perhimpunan Arafah dengan perhimpunan mahsyar itu sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia ni hang tinggi mana, besar mana pun, semua sama saja pada sisi pandangan orang. Sebab tak ada perbezaan cara pakai nak habaq kata dia tinggi daripada orang lain, tak ada, melainkan takwa aja. Sebab semua pakai putih ya. Bila pakai putih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia raja pun dia pakai putih, dia presiden negara pun, dia Perdana Menteri pun dia pakai putih, dia apa pun dia pakai putih. Hatta dia orang yang paling tak dipandang orang pun pakai putih macam tu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari itu seorang tu tak memperkenalkan dia orang yang besar pun, sebab semua sama pada pandangan Tuhan dan semua sama pada pandangan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu juga hari mahsyar, perhimpunan mahsyar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cumanya satu je perbezaannya. Di mahsyar sana tak pakai apa, telanjang bogeng macam tu. Tapi di hari Arafah, oleh kerana Tuhan walaqad karramna bani Adam, semua anak Adam Allah bagi pakai juga. Allah bagi di sana esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada pakai-pakai apa. Ketika Sayyidina Aisyah kata Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak pakai apa ke Rasulullah? Atau pakai duk tengok hang aku lah.
Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalut manusia pada hari itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan ahwal diri dia sampai dia tak sempat nak tengok orang lain. Tuan-tuan, maka pada hari Arafah, waktu mustajabnya doa selepas gelincirnya matahari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kemah-kemah ni, kemah-kemah tak sama. Ada kemah-kemah yang dibimbing oleh mursyid dan murabbi dia. Dia tuan-tuan, kalau kita pandai bawa diri, tak mana kita duduk pun tak apa. Tapi kalau kita tak kerti nak bawa diri, kita kena ada murabbi, orang yang bentuk dan bimbing kita. Waktu kami buat haji dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang lain bawa kemah semua. Kita ni rentang tin serban ya. Antara pokok tu dan pokok ni duduk tentu ya. Salah sinama. Tuan-tuan, tak mana pun kita duduk, kalau kita reti bawa diri, kita tahu kita siapa, kita ni diarah oleh siapa, duduk tentu. Wukuf ni mana apa wukuf? Duduk di Arafah. Allahumma salli ala sayyidina, mana berdiri, duduk wukuf di Arafah, pi berimpun, pi duduk tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila duduk ni bukan duduk saja, duduk macam-macam lah. Kalau kita tak baca Quran pun kita berzikir, tak berzikir kita berdoa, tak berdoa kita pegang tasbih, kita selawat, kita tafakur, segala-gala. Kalau kita pergi, dia macam duduk dalam masjid lah. Dalam masjid ni kalau duduk saja pun dapat pahala, ni i'tikaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hari Jumaat, kalau kita tidur di rumah, kita mai di masjid, di rumah tak ada pahala apa, tidak. No, mai masjid, mai awal sikit pukul 10, mai tidur di belakang tu, sallallahu sayyidina Muhammad, kalau kita niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Kalau duduk dalam masjid, niat i'tikaf, kita baca Quran, dapat lebih lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitu juga duduk diri wukuf di Arafah, kalau duduk saja tu pun dah dapat pahala dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi kalau kita mengisi ruang-ruang waktu duduk tu dengan amal ibadat yang lain, semayang, doa, baca Quran, sibuk dengan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah orang yang berpuasa. Puasa ni kalau kita puasa saja pun dah dapat pahala. Tapi bila mana kita puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sedekah pula hari itu, kita baca Quran pula, kita sembahyang duha lagi. Jadi kita isikan puasa dengan ibadat, maka barulah sempurna puasa kita. Tuan-tuan mata Allah sekalian, dia macam ni lah. Wukuf di Arafah tu macam makan nasi. Tapi kalau kita tak isi dengan amal-amal ibadat yang lain, kita macam makan nasi tak makan, tak ada lauk, tak rupa sedap. Tak rupa sedap dirasa oleh siapa? Oleh rohani kita. Kalau jasad kita makan nasi, kita tak ambil lauk, mulut kita sendiri rasa tak sedap. Maka begitu juga puasa. Puasa ni kalau semata-mata puasa, kita tak isi dengan ibadat yang lain, macam kita makan nasi tak makan lauk juga. Sama juga macam duduk dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari kita main masjid, kita i'tikaf dalam masjid, kita duduk saja, kita tak pegang tasbih, kita tak baca Quran, kita tak berdoa, kita tak sembahyang, sama juga dia macam makan nasi tak ada lauk. Tuan-tuan, sebenarnya perasaan-perasaan, rasa-rasa ini dirasa oleh roh kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi melalui satu hari yang namanya Yaum Arafah, kita puasa saja, kita tak isi dengan amal ibadat, jadi rohani rasa tak sempurna, macam tak sedap rasanya lalui hari yang penuh dengan keberkatan ni. Tuan-tuan mata Allah sekalian, masalah Sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala mencipta satu hari dalam setahun. Hari ini hari yang paling baik dalam semua hari.
Ataupun orang panggil hari ini, dia panggil raja hari dalam satu tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni raja hari. Hari ini, hari Allah melepaskan paling banyak orang daripada api neraka dia. Tuhan dia buat syurga, dia buat neraka. Dia mencipta syurga untuk orang yang taat kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia buat neraka untuk orang yang derhaka pada dia. Bila kita lalu dalam kehidupan ni, bila jadi manusia, kita akan berjumpa dengan dosa dan pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para malaikat mereka tak jumpa dengan situasi macam kita jumpa ni. Malaikat taat sepanjang masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat ni Tuhan bagi kat mereka, mereka tak boleh hidup tanpa tasbih. Tasbih malaikat seperti nyawa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nyawa kita duk turun naik ni, kalau tak ada nyawa ni, nafas duk turun naik, kita tak boleh hidup. Malaikat nyawa dia tasbih. Tuhan buat dia untuk mentaati Tuhan dia. Tuhan tak buat dia untuk menerhaka pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Tuhan berbangga dengan kita yang berpuasa pada hari ini. Tuhan berbangga dengan para malaikat. Tuhan berbangga dengan kita yang berpuasa pada hari Arafah ni. Sebab puasa ni dia tak wajib. Tiba-tiba yang tak wajib ni kita pergi buat. Puasa ni dia panggil puasa sunat, dia panggil puasa sukarela. Nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa, tiba-tiba kita buat. Maka Tuhan berbangga orang yang berpuasa ni. Tuhan menyebut nama dan bin mereka di hadapan para malaikat. Hampa tak apalah para malaikat, hampa tu memang tak makan tak minum dah. Ni hak duk makan duk minum, tiba-tiba puasa pada hari tak makan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mencipta kita ni sentiasa berdosa. Nak main masjid, jumpa dosa. Balik masjid, jumpa lagi dosa. Pi pekan, ada dosa. Pi pejabat, dosa juga. Dosa kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi rahmat Allah, Tuhan mencipta saat untuk dosa terkikis dan lekang daripada kita. Saya ingat tidak ada kelebihan yang lebih daripada hari Arafah. Tuan-tuan, hatta Ramadan sekalipun. Ramadan, siapa-siapa yang berpuasa, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu hadis yang masyhur. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Tapi hari Arafah ni Tuhan ampunkan dosa yang terdahulu, Tuhan ampunkan dosa yang terkemudian. Setahun yang lepas, setahun yang akan datang. Hebat sungguh hari ini. Subhanallah. Nabi kata, ahtasibu ala Allah, aku mengharapkan Allah ampunkan dosa yang lepas dan dosa yang akan datang. 2 tahun dosa ni. Hak lepas Tuhan ampun dah, akan datang Tuhan ampun lagi. Cuma satu je, jangan buat dosa besar. Dosa besar ni, hak ni kena taubat sungguh-sungguh kat Tuhan. Tapi kalau dosa kecil ni, semua tu dah habis. Seolah-olah orang yang puasa pada hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia macam orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalau Tuhan nak bagi elok dia menjelang setahun yang akan datang, Tuhan bagi dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Maka beruntunglah orang yang menghidupkan sehari namanya hari Arafah. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, siapa-siapa yang berpuasa pada hari ini, siapa yang declare ni? Rasulullah, ahtasibu ala Allah.
Bila Nabi sendiri haram, habislah. Allah perkenan permintaan Nabi untuk umatnya untuk selamat dan terlepas daripada dosa. Kita ni tuan-tuan, tak ada benar yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melainkan kita berdosa kemudian diampun oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mati dia sangat perlu untuk orang menyembahyangkan jenazah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kelebihan dia ialah pada seramai mana orang sembahyang jenazah dia. Saya bila mana saya duduk jalanlah ke seluruh negeri dalam negara kita ni, saya tengok satu praktikal yang sangat baik diamalkan oleh masyarakat orang Kedah. Negeri lain mayang-mayang ni orang setempat je mayang. Kedah ni dia telefon pondok tu, telefon masjid tu, mayang bagi ramai. Lepas tu hak mai pula masalah Sayyidina Muhammad, dia bagi duit minyak kalau main kereta. Mai dengan van bagi duit minyak kalau mai dengan van. Kalau mai semayang tu dia tunggu dia siap pintu tu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad bagi duit seorang RM5. Masalah Sayyidina Muhammad. Saya tanya orang pondok, lepas duk mayang-mayang ni, pernah tak lepas mendapat jemputan 10 kali? Lepas kata pernah. Sehari RM50. Oh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi amalan tu, amalan sedekah kepada masalah sayyidina Muhammad, amalan sedekah kepada orang yang mayang-mayang. Lepas tu orang yang mai sembahyang tu terpulanglah, sama ada dia niat dia nak ambil upah mayang-mayang, boleh juga. Orang yang nak sedekah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia niat nak sedekah pada orang yang tolong sembahyang jenazah dia. Cuma satu je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuma satu ya, peruntukan nak bagi pada orang yang mayang-mayang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi perhatian kepada harta anak yatim. Kalau kita tak terikat dengan harta anak yatim, Allahumma salli ala Muhammad, jadi kita selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kelebihan pada orang banyak mayat-mayat? Sebab kita mendapat doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta Allah Subhanahu wa taala tolong, wahai Tuhan, ampun dosa dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kadang-kadang peruntukan hak kita tak cukup, orang main lebih. Ada orang yang Tuhan bagi kelebihan, hak nak bagi ni habis dah, tapi orang lu banyak lagi. Mereka pun tak kisah, bukan main nak dapat duit, tapi lepas-lepas main sebab mereka nak khidmat, nak berdoa dekat orang yang mati ni. Tuan-tuan, makna sembahyang-mayang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penting tentang Allahumma filahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Orang yang mati syahid, mereka tak disembahyangkan dah, pasal mereka tak perlu dah, sebab mereka dah diampun Tuhan dah. Orang mati syahid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum daripada darahnya menitik ke bumi, pada ketika itu Allah dah ampun dosa dah. Orang mati syahid dosa apa tak ada dah, kecuali kalau dia ada dosa dengan orang. Kalau ada dosa dengan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi title syahidnya Tuhan KIV. Berarti nak pergi perang, selesai dengan orang dulu. Nak pergi perang, settle hutang selesai dulu. Kalau tak selesai, kerana syuhada tu tangguh. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi Allah itu subhanallah sedap semasa menyediakan keampunan dosa untuk kita. Contoh korban. Tuan-tuan mata Allah sekalian, masalah sayyidina Muhammad, kepada siapa-siapa
yang tahun ni tak berkesempatan buat korban, tahun depan jangan tinggal buat korban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Himpun duit lah. Kalau korban 700 kita kata masalah sayyidina Muhammad, kalau 700 lah, himpun lah. Lagi sebulan nak masuk, lagi sebulan nak rapat dengan nak dekat dengan korban, himpun duit. Kalau 7 bulan 700, sebulan 100. Tempat saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana dekat dengan pondok, orang kampung tak pernah tinggal korban walaupun mereka miskin, mengikut untuk buat korban. Apa kelebihan dia? Kelebihannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila lembu tu disembelih, belum pun sempat menitik darah ke bumi, orang yang buat korban diampun dosa oleh Tuhan lah. Maka orang yang pergi tengok orang sembelih korban, dia balik rumah bawa daging, balik rumah dengan wajah yang ceria sepatutnya, sebab Tuhan dah ampun dosa kita semua. Dia, isterinya, anak-anak, semua Tuhan ampun dah kalau kita buat korban. Tuan-tuan, subhanallah, banyak part dalam agama ni semua diampun dosa, semua diampun dosa, semua diampun dosa. Kalau kita main masjid, kalau penceramah dia mai, tempat dia mai ceramah, tu imam dia mai masjid, dia ada parking dia, contohnya dia parking dekat, dia masuk masjid, langkah tak banyak, kurang pahala sikit kan. No, masalah senama. Kalau kita nak pahala lebih sikit, masalah Sayyidina Muhammad, motor tak parking tani, tajauh sikit lah. No, sebab dia macam ni. Besarnya pahala yang Tuhan bagi berlangkah-langkah main masjid ni. Satu langkah Tuhan bagi satu hasanah. Tuhan hapuskan satu sayyi'ah, Tuhan angkat satu darjat. Selangkah Tuhan bagi 3. Yang pertama, Tuhan bagi satu kebaikan. Yang kedua, Tuhan hapus satu dosa. Yang ketiga, Tuhan angkat satu darjat. Satu darjat, tuan-tuan, antara langit dan bumi. Satu darjat antara bumi dan langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para sahabat Nabi dengar macam tu, pakat minta nak pindah jauh daripada masjid. Ni ada dekat-dekat masjid ni, minta nak pindah jauh. Nabi tak bagi. Nabi kata, hampa ada kelebihan dah, hampa jadi jiran masjid, dapat kelebihan jiran masjid. Tuan-tuan, tapi para sahabat tak cukup dengan Nabi bagi jaminan, hampa cukup dengan jadi jiran masjid. Lepas langkah pendek-pendek pula main masjid, sebab nak dapat kelebihan tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya dalam langkah-langkah main masjid diampun dosa. Kalau hari itu berdosa 10 dosa semua hapus dengan sebab langkah-langkah main masjid. Begitu juga bila mana kita main masjid, bila mana kita main masjid, ada malaikat yang jaga bahagian tu, yang jaga di pintu masuk masjid ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kita nak masuk di pasar raya hari ini, di kedai-kedai perabot, di shen minyak, ada orang jaga bahagian tembok kepala kita tu. Malaikat jaga. Sallallahu alaihi Muhammad. Malaikat jaga semua pintu masjid. Bila seorang tu nak langkah masuk masjid, malaikat tak akan bagi masuk dia dengan dosa dia. Dia masuk masjid tanpa dosa. Sebab masjid ni rumah Allah, tempat yang suci, tak boleh masuk orang yang tak bersih, dosa tak keluar. Bila orang tu nak keluar balik, malaikat ni Tuhan telah pun set dalam diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Allah set pada malaikat? Dia ni nak masuk tadi, aku tak dosa di luar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dia nak balik, takkan aku nak buh dosa dia balik ikut. Kata malaikat, ni Tuhan set dekat dia. Akhirnya dosa kita tak bawa kita balik, tak bawa dosa yang kita buat mai. Dosa juga. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita bersalam-salam antara kita ni, bila seorang tu bersalam ni selawat
Ketika bersalam hukumnya sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita tarik tangan kita ni, maka luruhlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada celah-celahan jari kita, dosa-dosa kita. Bila mana kita sujud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita sujud, Allah ampun dosa kita. Bila kita sujud, luruh dosa. Bila kita main masjid, kita tengok muka tutup guru, para alim ulama, kita buka Quran, tengok Quran, ampun lagi dosa. Banyak sungguh Tuhan buat mengampun dosa ni. Kita main hari Jumaat, tuan-tuan jangan tinggal, baca lepas daripada sembahyang Jumaat tu, baca 7 kali Al-Fatihah, 7 kali Qul Allahu Ahad, 7 kali Qul Huwallahu Falaq, 7 kali Qul A'udzu Binnas. Siapa-siapa baca serba 7 ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam keadaan dia masih belum rongkai kaki dia. Kalau duduk tahiyat akhir, jangan rongkai kaki lagi. Jadi bila mana kita belum rongkai, kita baca 777 ni, masalah Sayyidina Muhammad, kita tak akan jumpa Jumaat yang akan datang melainkan kita dah diampun dosa semua dah. Kalau macam tu lah agak-agak, kita ni ada dosa dah. Satu Tuhan buat. Dosa ni lekat semua habis. Lekat habis. Dia macam umpama masalah Sayyidina Muhammad, di muka kita ni tak sempat nak dekat daki sebab duk ambil sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di badan kita tak sempat nak lekat kotoran sebab duk mandi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya di hati kita tak sempat nak lekat dosa sebab Tuhan ampun dah hak kita buat. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka dalam semua perkara yang berkait dengan hari ibadat yang kita buat, inilah hari terbesar Allah mengampunkan kita semua. Sebab dosa ni tuan-tuan, sebab neraka ni, kalau Tuhan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak ampun dosa, tak boleh masuk. Syurga, kalau Tuhan tak ampun dosa, tak boleh masuk. Syurga ni hanya boleh masuk kalau Allah ampun dosa kita. Neraka ni, untuk peringatan diri saya juga, dosa ni kalau Tuhan tak ampun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tempatnya satu sahaja, neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dosa tuan-tuan, kecilkah dosa, besarkah dosa, semua besar pada kita. Walaupun ada kategori, ini dosa kecil, ini dosa besar, pada kita semua besar. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau Tuhan tak ampun dosa, habislah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan ampun dosa kita, bahagialah kita. Tuan-tuan, maka inilah hari yang Allah janji, namanya hari Arafah. Hari ini orang yang buat haji tak boleh puasa. Agama larang. Hari ni, hari berpuasa ni, hari kita tak buat haji ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa berpuasa pada hari ini, dia sama perasaan, rasanya seperti orang yang buat haji dan wukuf di Arafah sana. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka sebenarnya waktu kita masih ada. Walaupun orang dia match waktu Arafah 8.30 hingga 11.30 pagi tadi, salah Sayyidina Muhammad. Waktu kita lepas dah kita ni, tuan-tuan, kita pakai matlak kita. Kita pakai matahari naik, matlak matahari naik. Kita nak pakai itu boleh jugalah. Tapi rahmat Allah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau hari ni orang boleh tahu masa tempat orang, sebab zaman ni zaman milenium, zaman 80, zaman semua, dulu orang tahu macam mana. Boleh faham maksud saya? Zaman dulu mana ada IT, mana boleh tahu waktu Mekah. Jadi adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, adilnya agama kita ni, dia pakai matahari naik.
matlak kita. Kalau macam tu kita masih ada waktu lah. Selagi mana tak benar matahari, masih hari Arafah. Allahumma salli ala sayyidina, boleh kita berdoa lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, peluang masih ada. Ni waktu-waktu yang kritikal. Saya pun tak cadang nak ceramah lama-lama. Sebab waktu ni kalau kita boleh isi 1000 kali qul huwallahu ahad isi. Dan tak berulang dah tahun depan nak jumpa tak jumpa kita tak tahu lagi hari Arafah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana kita keterbatasan waktu dan masa, kita pun baru tahu, Allah baru tahu Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sejam setengah ni boleh ke isi qul huwallahu ahad 1000 kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Maka tuan-tuan, subhanallah, maka isi waktu ni kita harap insya-Allah sebelum turun matahari ni termasuklah kita orang yang Allah selamat dan pelihara daripada api neraka dia, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita tak mendapat kelebihan ni, tak tahulah Arafah depan dah jumpa ke tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, saya ingat cukup dulu setakat tu. Sikit ceramah tak apa. Khairul kalam qalla wa dalla, kata ulama. Cakap sikit tak apa, tapi kalau boleh faham. Kalau faham, kalau saya ceramah setakat tu tak faham lagi, saya kena tambah tengah jam lagi lah. Tapi kalau saya ceramah setakat tu tuan faham dah, cukup lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sedikit yang saya sampaikan itu bermakna untuk kita. Yang penting ialah kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, eloklah. Maknanya hari ni kita duduk di majlis ilmu. Hari Arafah ni saya tahniah kepada, ucapkan tahniah pada AJK Masjid Al-Majdi. Banyak masjid lagi yang tak mengisi program macam ni. Tapi alhamdulillah Masjid Al-Majdi telah buat dah, menggabung jalin di antara majlis ilmu Taman Syurga ni dengan amal. Terbaik sangat, alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah kuliah yang saya sampaikan pada petang ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita, Allah terima ibadah kita untuk kita menyambut hari raya Al-Adha dengan penuh keimanan pula pada esok hari, insya-Allah. Makna hari Arafah ni sebenarnya the intro pada 3 hari 4 hari lepas daripada hari ini, esok dan 3 hari tasyrik, insya-Allah. Lepas tu hari raya ni pula masalah Sayyidina Muhammad, beruntunglah orang-orang yang Tuhan bagi kelebihannya berkesempatan untuk buat korban. Dan beruntung juga orang yang Tuhan bagi kelebihan untuk makan daging korban. Saya pada saya sendiri, bila saya duduk di Kuala Nerang, bila saya ni asal orang Bali, kita ni duduk di kampung yang ramai orang miskin. Salah Sayyidina Muhammad. Korban ni tak usah kata negeri mana, bangsa apa, kalau ada Islam dia nak daging, dia nak rasa daging korban tu, betul tak? Kalau kita buat di negeri orang mana-mana bukan salah, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni, tapi rumah kita pun ni nak daging korban ni. Kalau setahun, kalau kita kata daging korban, daging ni RM35 sekilo, masalah Sayyidina Muhammad ni dia dapat setengah kilo pun besar rahmat dah. Daging korban ni dia tak macam daging lain. Orang beli daging di market, mai sedekah kita tak sama macam kita makan daging korban. Pasal apa? Sebab daging korban dia nilai ibadat. Kita beli di kedai, tu biasa, tu harus muamalah yang harus hukumnya. Tapi sembelih korban hukumnya sunat. Dia macam ni tuan-tuan. Saya satu pengalaman. Hari ini saya tengah duduk bangunkan pondok kami di Kuala Nerang, Salah Sayyidina Muhammad, pondok darsa di Kuala Nerang. Jadi mintalah sumbangan sana, infak, sebagainya. Dalam waktu sama kami meniaga juga, jual kopi, jual kurma, jual madu, jual macam-macam lah masalah senang. Tapi sebenarnya pengalaman ustaz-ustaz yang buka pondok ni tak sama meniaga dengan infak.
Ada satu sahabat saya ni, satu pondok dia besar, masuk-masuk tengok seronok di Pahang. Dia meniaga ikan patin. Tapi dia kata, ustaz, sebenarnya dia dapat perolehan yang begitu segar di hati daripada infak. 30% sahaja kata dia hak meniaga. Sebenarnya daripada infak tu yang paling besar sekali. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya pasal apa? Orang buat pondok walaupun dia meniaga, tapi infak sangat dia perlu, sebab ikhlas orang bagi. Tak sama. Ada satu orang kawan saya kaya, dia buat sekolah, bangunan sekolah tu, masalah hampir-hampir dia tak ambil duit orang, duit dia sendiri. Dia orang kaya, dia tokemah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, kita masuk tak rasa sama. Kita masuk pondok biasa aja, kita amboi seronoknya rasa pondok ni. Tapi tempat dia tak rasa macam hak kita rasa. Pasal apa tuan-tuan? Sebab hak pondok biasa infak, orang bagi daripada hati. Kalau dia boleh buat satu bangunan yang hebat, tuan-tuan, dia ada juga perasaan dia, kemah aku, faham tak? Kemah aku boleh buat. Melainkan dia settle cepat. Tapi hak ni susah nak settle ni. Susah nak kata Tuhan, kita nak kata kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka saya sangat menganjur tuan-tuan, kalangkah baiknya kalau tahun depan kita boleh buat korban, kita bagi sedekah pada orang miskin. Dia rasa puas dia makan, masalah Sayyidina Muhammad, kita puas boleh bagi. No? Kalau kita kata seekor lembu 70 kilo, masalah saya dapat kita seorang setumpuk 10 kilo, banyak orang bagi, boleh bagi orang tu, orang ni puas hati. Tuan-tuan, bagi orang seronok. Bila kita bagi orang seronok, bagi orang yang jarang-jarang dapat daging percuma, ni bukan sekadar percuma, tapi rasa puas sebab ada nilai ibadat. Maka tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah hari Arafah hari ini, esok hari raya, mudah-mudahan insya-Allah semua bermakna buat kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.